Suara je lah, ha? Allah, Allah, Allah. Allahumma salli afdala salatin ala Alhamdulillah. Aduh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Dapat lagi sama-sama kita meneruskan majlis yang ke-25 berkaitan dengan perbahasan haid, nifas dan istihadah dalam kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin karangan Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah ibn Abdurrahman Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Jadi minggu lepas kita membahaskan berkenaan dengan dan mudah-mudahan kita istiqamah sampai habis lah. Istiqamah sampai habis dari pihak saya sendiri dan pihak hampa lah. Saya tak apa. Hampa tu takut ruyuk. Kita ruyuk tak ada kelas. Hampa ruyuk aku cakap seorang-seorang. Tu ya. Tu okey. Jadi minggu lepas kita membahaskan berkenaan dengan syarat-syarat tamyiz dua minggu lepas dan minggu lepas, dan sekarang pun masih tamyiz, cuma masalah lain lah. Hari ni masalah 3 warna yang berlainan warna. Masa ni lah nak tanya soalan. Heran sungguh aku. Okay. 3 warna yang berlainan warna. Berlainan warna kuat. Dulu 3 warna, 2 warna sama. 2 warna kuat yang sama. Sekarang ni 2 warna kuat yang berlainan. Okey, hari ni tu. Muka surat 141 baris 2 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Leceh juga ada tabiat suka tengok jam ni. Nak kena beli jam tu. Jam alam yang cik. Sebab kita takut derek-derek dia ada tabiat tengok jam. Sikit-sikit macam ni, sikit macam ni. Tahu siapa? Tengok tekan dah. Aduh dah, payah sungguh. Okey. Wa
وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Mas'alatun khabar bagi mubtada mahdhuf taqdiruhu hadhihi ay hadhihi mas'alatun, bermula ini suatu masalah. Tu ya, masalah. Ni satu masalah, memang masalah sungguh. Masalah fiqh satu dan masalah sungguh kalau tak tahu. Tu. Apa? Jika berhimpun darah yang qawi seperti yang hitam, yakni darah yang hitam. Tu contoh bagi darah yang qawi. Seperti yang hitam, yakni seperti darah yang hitam. Dihazahkan mausuf dia sebab ma'ruf kepada. Kenapa ma'ruf? Kerana lidilalatil awal min hasfi tsani lidilalatil awal, daripada menghazahkan yang kedua kerana telah maklum yang pertama. Mana yang pertama? Yakni darah yang qawi. Itu yang pertama dia sebut, tak payah sebut darah lagi lah. Dan yang dhaif, yakni darah yang dhaif. Darah yang dhaif seperti mana? Seperti yang merah, yakni darah yang merah, yakni dhaif nisbah hitam. Jangan ingat merah je ke, kuning macam mana? Tu tak cerdik dia panggil. Dhaif yakni nisbah pada hitam. Dhaif yakni dhaifu mahd. Macam dulu lah. Dhaifun mahd, bukan dhaif biilhaqi al-quwah, bukan dhaif biilhaqil quwah, bukan. Kalau dhaif biilhaqil quwah wa huwa al-quwah. Kalau darah yang dhaif diilhaqkan dengan yang kuat, mana ada jalur hitam, ada jalur merah pada darah yang dhaif, maka dia itu darah yang kuat. Tu la bila khilaf lah. Ini masalah dhaif, yakni dhaif mahad. Satu, nisbah dhaif, nisbah pada hitam. Merah tu nisbah pada hitam. Kalau darah qawi dia merah, lemah dia kuning, nisbah pada merah. Dan yang terlebih dhaif, ni yang ketiga. Darah, yakni darah yang terlebih dhaif. Mana? Seperti yang kuning, yakni seperti darah yang kuning, yakni nisbah kepada hitam. Nisbah kepada hitam dia tu terlebih dhaif. Buatlah contoh lain. Okey, darah yang qawi merah, darah yang dhaif coklat, darah yang terlebih dhaif kuning. Boleh tak? Boleh. Buat lagi, darah yang kuat ialah coklat atau perak, darah yang dhaif ialah kuning, darah yang terlebih dhaif ialah keruh. Samalah, ikut turutan tu. Ikut turutan hitam, merah, coklat atau perang, kuning dan juga keruh. Okey. Jadi ini dhaif mahad. Jadi kalau kata merah campur hitam, tu tak cerdik tu. Merah campur hitam, hitam lah. Tak payahlah kata merah campur hitam. Merah campur hitam, hitam lah. Sebab tu lah kita pekoh ni cerdik. Dia hanya buat aswad, ahmar, ashqar, asfar, akdar. Mana dia buat? Ashqar ma'al humrah. Tak ada, mana ada. Tu. Okey. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka yang hitam, okey, bila berhimpun antara darah yang qawi, itu kaedah. Jangan lihat pada contoh. Majlis yang pertama dulu saya sebut dah, kalau lihat pada contoh anda hampa takkan faham selama-lamanya. Pegang kaedah. Apabila berhimpun darah yang kuat beserta darah yang lemah dengan darah yang terlebih lemah, maka jawabnya, maka yang hitam serta yang merah, yakni darah yang qawi serta darah yang dhaif, itu haid. Tu kaedah. Jadikan dia satu kaedah. Darah qawi campur dengan dhaif, campur dengan terlebih dhaif, ataupun bahasa Arab dipanggil adhaf, isim tafdil. Maka yang kuat dan dhaif itu haid,
Bisyurutin, ay bi thalathati syurut, dengan 3 syurut, dengan 3 syarat. Mana ni? Nak kata darah qawi dengan darah dhaif itu haid, boleh tak? Boleh, dengan 3 syarat. Makna apa? Kalau tak cukup salah satu daripada 3 syarat, dia bukannya dhaif campur qawi tu haid tak. Bahkan qawi sahaja haid. Nanti tu. Okey. Akan jadi haid bila? Dengan 3 syarat. Mana? Pertama, yakni pertama daripada 3 syarat tu, hendaklah terdahulu yang hitam, yakni hendaklah terdahulu yang qawi. Sebab hitam tu contoh. Tu okey. Takut saya tanya pula, dah kalau merah terdahulu, tu tak seredik tu. Dia pegang pada contoh, dia tak pegang pada kaedah. Maka tak boleh nak faham, tak boleh nak selesai 1001 masalah. Pertama, yakni pertama daripada 3, hendaklah terdahulu, yakni keluar terlebih dahulu yang hitam, yakni yang qawi. Satu. Kedua, hendaklah berhubung yang merah. Apa yang merah? Tukar. Bukan tukar, maksudnya kaedahnya yang dhaif. Merah tu yang dhaif dengan yang hitam, yakni dengan darah yang qawi. Berhubung. Apa berhubung? Sambunglah. Lepas darah qawi terus darah dhaif. Tu. Bukannya darah qawi kemudian adhaf, bukan. Kalau darah yang qawi kemudian selepas daripada itu darah yang terlebih dhaif, itu tak termasuk dalam ni, maka itu akan jadi hitam saja. Okey, ini syarat kedua. Hendaklah berhubung yang merah dengan yang hitam, yakni hendaklah berhubung darah yang dhaif dengan darah yang qawi, yakni darah yang qawi keluar terlebih dahulu disertai selepasnya darah yang dhaif. Dua. Ketiga, yakni ketiga daripada 3 syarat tu, tiada lebih, yakni nisbah tempoh. Buatlah tamyiz sikit. Tu. Main bahasa Arab kalau saya baca kitab Arab ni ke. Main nahwu sarah ni pakat mampus lagu tu ya. Ketiga, yakni ketiga daripada 3 syarat tu, tiada lebih, yakni nisbah tempoh perhimpunan yang hitam. Apa yang hitam? Tukar, yakni yang qawi. Bukan tukar kita, tukar jadi kaedah lah. Bukan salah kita ni. Sebab tadi dia buat hitam, kita pegang kaedah. Tiada lebih perhimpunan, yakni nisbah tempoh tu, himpunan yang hitam, yakni darah yang qawi, dan yang merah, yakni darah yang dhaif. Tak lebih itu daripada 15 hari, yakni 15 malam. Bila kata itlaq 15 hari, 15 malam lah. 15 bilayaliha. Itu dalam bahasa Arab. Okey, jadi perhimpunan darah yang kuat dengan yang dhaif itu bila dicampurkan tak lebih daripada 15 hari. Kalau lebih, maka darah qawi sahaja haid. Okey, dalam masalah ni 3 syarat ni kena terhimpun. Salah satu kalau tak ada, maka haidnya darah qawi sahaja. Sekali lagi, 3 syarat ni mesti terkumpul. Kalau salah satu daripada syarat ni luput, maka darah qawi sahaja haid. Okey, mudah tu. Ni mudah ni. Ni mudah sangat ni. Tu. Okey, faham syarat tu Mana dia? Okey, faham dah. Titik. Okey, ni contoh. Ni contoh ni. Seperti bahawa melihat seorang perempuan tu fa'il, yakni melihat oleh seorang perempuan akan darah tu maf'ulun bih bagi melihat, akan darah 5 hari hitam dan 5 hari merah. Tulis kat kertas tu. Saya kalau tulis lagi nak balik kamera jadi lambat. Saya cakap slow-slow supaya mudah untuk catat. Tulislah siap-siap tu kat jadual tu, 5 hitam 5 merah. Buat cincang-cincang sudahlah, tak payahlah buat cantik-cantik. Buat cantik-cantik lepas habis kelas buatlah cantik-cantik. Tidak jenuh kat aku. 5 hari hitam,
Okey, 5 hari hitam maknanya hari pertama sampai hari kelima bila keluar darah hari pertama hitam dia nampak. 2, 3, 4, 5 hitam belaka. Dia keluar hitam tu. Apa tu? Darah qawi. Dan 5 hari, yakni 5 hari selepas hitam merah. Merah pula. Hari ke-6 sampai hari ke-10 merah. 5 hari lagi. Kemudian, yakni kemudian selepas keluar daripada merah tu maka kuning, yakni maka keluar darah kuning ataupun maka melihat oleh perempuan itu akan darah kuning. Tu bila berapa hari? Berkekalan. Apa berkekalan? Yakni hingga akhir bulan. Banyak takdir sebab Sabila payah. Berkekalan yakni hingga akhir bulan lah. Jadi 5 hari pertama qawi hitam, 5 hari kedua dhaif, daripada hari ke-11 sampai hari ke-30 kuning. Hujung bulan sampai hari 30, yakni 20 hari kuning. Tak semesti sampai hujung bulan, 15 hari boleh, 10 hari boleh, asalkan tempoh keluar darah itu lebih 15 hari 15 malam baru kita nak tahu mana haid ni istihadah. Kalau 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari kuning, itu tak ada masalah istihadah. Itu haid semua. Sebab atas kaedah bawah 15 hari 15 malam, masih lagi tempoh 15 hari 15 malam. Ni masalah kalau lebih 15 hari 15 malam. Hal keadaan darah kuat terlebih dahulu keluar 5 hari, kemudian selepas itu darah lemah, selepasnya itu darah itu keluar melebihi had sempadan 15 hari 15 malam, yang mana darah itu terlebih dhaif. Ataupun istilahnya adhaf. Kemudian berkekalan. Maka mana haid dia? Maka atas kaedah tadi apa dia? Cukup dah syarat? Kita kira dulu. Syarat pertama dia kata hendaklah terdahulu yang hitam. Yang ni hendaklah terdahulu darah yang kuat. Keluar darah kuat dulu tak? Keluar darah kuat dulu. Yang kedua hendaklah berhubung yang merah dengan yang hitam. Yakni darah yang qawi dengan yang dhaif. Berhubung tak? Ya, mana? Hitam dulu, kemudian merah. Okey, 2. Ketiga, tidak lebih perhimpunan yang hitam dan yang merah, yakni darah yang qawi dengan darah yang kuat. Okey, darah hitam 5 hari, darah merah 5 hari. Lebih tak 15? Tak lebih. Maka ikut kaedah 5 hari hitam dengan 5 hari merah haid. Kuning istihadah. Ni jawabnya. Maka yang hitam, yakni darah yang hitam, dan yang merah, yakni darah yang merah itu haid. Ikut syarat tadi. Dan yang kuning, yakni dan darah yang kuning, yakni sedangkan, dan tu wawul hal. Tu. Dan yang kuning, yakni padahal yang kuning itu istihadah. Istihadah sebab apa? Bukan sebab dia kuning. Istihadah sebab apa? Sebab dia bukan sebab dia tak ada bau. Ni ada orang mengajar, tak ada bau istihadah. Kepala otak ada orang ajar, risau semua. Darah istihadah ni dia tidak berbau, tidak berbau busuk. Ni bukan masalah busuk tak busuk. Itu masalah, itu ciri-ciri sifat darah perempuan. Jadi kalau bermakna dia mari cair dan tidak berbau pada hari yang mungkinul haid, itu darah haid. Kenapa nak kata istihadah? Aku heran tu. Orang perempuan lah mengajar. Apa nama tu? Orang perempuan ni senang. Sebab apa? Sebab dia boleh ijtihad sendiri dalam bab haid. Kepala otak dia tak payah mengaji lah macam tu. Semua boleh ijtihad sendiri. Orang lelaki pun kena tanya orang perempuan, macam mana ni haid ke tak? Orang perempuan pun ijtihad, aku rasa aku haid ni. Imam Nawawi punya pecah kepala sampai kata ulama para fuqaha banyak silap dalam bab haid nifas dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tiba-tiba orang perempuan kata kami boleh mujtahid ijtihad sendiri. Kemah pada Imam Nawawi. Imam Rafi'i pun ada yang tawakuf jawapan tak tahu. Tawakuf. Macam dulu minggu lepas kita baca pendapat dia. Tawakuf. Wallahu a'lam. Tu. Betul tu. Tu Imam Rafi'i wali besar. Dia wali apa? Aduh. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Istihadah. Bila istihadah? Hukum suci jua. Yakni juga.
Bila istihadah, sucilah. Maksud istihadah, makna dia bukan haid. Bila bukan haid, dia wajib sembahyang, dia wajib puasa. Okey. Itu secara teori. Secara praktikal, bila perempuan nak mandi, ini yang perempuan kena tahu ni. Dia nak mandi bila? Hari pertama keluar warna hitam. Perlu mandi tak? Perlu mandi. Perlu stop sembahyang. Ya, stop. Zahir keluar darah, itu haid. Walaupun tak cukup 24 jam lagi, kena zan dia haid. Jangan duk tunggu kebun penampak. Tu. Duk tunggu kod lah. Apa hang bukan wali. Tu. Kalau hang kisah kata, esok aku rasa aku haid cukup 24 jam, aku tak payah sembahyang lah sekarang. Aku rasa esok aku istihadah lah, aku rasa aku kena sembahyang hari ni. Tu. Sebab apa? Sebab aku tahu dah 24 jam aku tak sampai 24 jam ni. Mula jadi wali. Ulama kata buat kaedah dulu kita sebut dah dalam kitab Syekh Ibn Mulaqin Umdatul Muhtaj. Tadi baru sampai Umdatul Muhtaj 16 jilid. Tu. Okey, kaedahnya zahir keluar darah, zon dia itu haid. Zahir suci, zon dia itu suci. Sudah lah. Tu kaedah senang. Itu memudahkan orang perempuan. Tak payah dia fikir, ni haid ke tak. Nak kena tunggu. Tu. Itu pening lah. Tu. Syarat bagi kemudahan. Tengok darah, tak payah sembahyang. Sudahlah, cuti sembahyang. Ni dah terlebih rajin. Aku takut tak selesa kalau tak sembahyang. Apalah hotel hang ni bukan masalah selesa. Tak selesa, tam-tam lah wali. Ibadat kuat. Orang perempuan ni ibadat dia kuat. Orang lelaki macam aku ni malah. Aku lah malah, hampa tak malah. Habis. Mana dia? Suci. Okey, suci juga. Kerana apa? Kerana diperoleh segala syarat yang tersebut itu mana? Yakni 3 syarat tu. Kita sebut tadi. Peroleh 3 syarat tu. Maka jadi haid lah. Antara qawi dengan dhaif. Adhaf istihadah. Okey, faham hak tu? Maka kalau tak cukup salah satu syarat, kalau tak cukup luput salah satu syarat, maka darah yang haid tu ialah qawi sahaja. Darah dhaif dengan adhaf istihadah. Mana ni? Dan jika ada perempuan yang hitam, silap. Dan jika ada perhimpunan yang hitam, yakni darah yang qawi, dan yang merah, yakni darah yang lemah, dhaif, itu lebih daripada 15 hari. Kalau lebih 15 hari, contoh dia buat seperti dilihatnya perempuan, yakni dilihat dengan makna melihat. Melihat maf'ul akan, ya darah yakni akan darah 10 hari hitam. Okey, buat lukis 10 hari hitam. Hari pertama sampai hari 10 hitam. Dan 6 hari merah. Hari ke-11 sampai hari ke-16 merah. Lebih lah tu. Tu lebih orang jadi 16 hari. 10 hitam campur 6 merah, jadilah 16 hari. Lebih tak? Lebih. Dan lepas tu, kemudian maka berkekalan kuning, yakni berkekalan keluar oleh darah kuning. Apa berkekalan? Hingga akhir bulan. Masalan contohnya, ataupun tak mau buat berkekalan pun, buatlah 10 hari ke 5 hari kuning ke, ikutlah. 10 hari hitam, 6 hari merah, 5 hari kuning. Boleh? Tak ada masalah. Okey, maka mana haid dia? Tu tak jawab tu. Atau tu kita buat slash. Itu masalah kedua. Ni kita jawab macam ni. Dia jawab dah bawah tu. Okey, kita jawab siap-siap. Jawapannya ialah darah hitam itu haid. Darah merah yang hari ke-11 sampai tadi kita tak cerita yang praktikal Okey, yang tadi tu. Okey, patah balik. Tadi tu bila perempuan nak mandi tu. Tak cerita tadi. Lupa. Dia boleh tak ke orang tu. Okey, 5 hari hitam. Okey, hari pertama dia tengok hitam. Okeylah, kena wajib berhenti sembahyang, tak boleh semua. Puasa tak boleh, Ramadan semua tak boleh, jimat tak boleh, semua tak boleh. Hari ke-6 tukar warna apa? Merah. Dia kena mandi ke? Tak kena mandi lagi sebab itu masih lagi mumkinul haid, tempoh mumkinul haid. Betul tak? Kita mengaji buat haid tu gila-gila. Hampa kena kejap situ, tak kejap situ, sini masalah. 7 merah, 8 merah, 9 merah, 10 merah, 11 kuning pula. Kena mandi ke? Tak boleh mandi. Atas pandangan asah dia itu masih lagi haid. Kita dah bincang 7 pandangan kuning.
hampa duk pening kepala itu tu, 7 pandangan tu, kita ambil hak kalau asah senang, iaitu haid. Masih lagi haid, tak boleh berhenti lagi. Hari ke-12, 13, 14, 15 kuning. Masih lagi haid. Hari ke-16. Tu hari ke-16 kuning. Oh, aku tahu dah mana haid, mana istihadah aku. Maka hari ke-16 itu dia wajib mandi sembahyang, puasa, boleh jima'. Sebab itu dia tahu dah hari yang ke-11 sampai hari ke-15 yang dia tak sembahyang tu istihadah yang warna kuning tu. Hari pertama sampai hari ke-5 hitam, hari ke-6 sampai hari ke-10 merah, itu semua haid. Hari ke-16 dia boleh mandi dah sebab dia tahu dah itu istihadah. Bukan nak kena tunggu sampai hujung bulan. Kalau dia keluar sampai hujung tahun, takkan tak sembahyang sampai hujung tahun, pelotang. Hari ke-16 kena mandi dah. Dia boleh sembahyang dah, boleh puasa dah. Dia wajib sembahyang. Esok hari ke-17 keluar darah kuning pun, ya sembahyang juga. Itu istihadah, dia tahu dah. Istihadah macam mana nak sembahyang ni keluar darah. Itu kita dah bicara ba'isabah balut tu. Pergi rujuk situ. Tu kita kata kena faham hak dulu tu untuk faham sini. Tu. Kalau tak jadi pening. Tu. Kalau ulama buat terus istihadah, terkejut aku tu. Terkejut perut aku tu. Habis apa pun tak faham. Tu. Habis. Tu secara teori. Okey, hak ni pula. 10 hari hitam, 6 hari merah, 10 hari kuning contohlah. 10 hari kuning. Bila dia tahu dia boleh mandi? Hari pertama keluar hitam. Okey, wajib dia tinggal sembahyang. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 hitam. Hari 11 merah. Kena mandi ke? Tak payah lagi sebab mungkinul haid. Masih lagi tempoh 15 hari 15 malam. 2 merah. Lepas tu hari ke-16 merah lagi. Hari ke-15 dia merah lagi, dia masih haid lagi. Hari ke-16 merah weh. Kena mandi dah hari ke-16 ni. Sebab apa? Sebab hitam dengan merah ada tamyiz. Mana hitam saja haid. Hitam saja haid. Hari ke-16. Hari ke-17 keluar warna kuning pula. Kena berhenti ke? Tak, dia tahu dah itu istihadah. Sebab apa? Kalau darah kuning keluar, dia tengok, dia cek, darah hitam 10, darah merah 6 hari. Hak ni tak masuk syarat ni, tak cukup syarat, memang hitam saja haid. Hari ke-17 walaupun keluar warna kuning, tak perlu berhenti untuk dia. Tak perlu berhenti sembahyang, tak wajib sembahyang juga sebab dia tahu hari ke-17 itu masih juga istihadah walaupun tukar warna kuning. Tu secara teori. Secara praktikal. Bila perempuan kena mandi. Sebab tu belajar haid ni bukan hanya tahu mana haid, mana istihadah. Dia kena tahu bila wajib dia mandi. Sebab nak sembahyang, hang tak tahu nak mati bila. Kalau hang tu wali sangat boleh mati bila, tak apalah. Habis. Tu contoh yang pertama. Habis dah. Habis dah. Mana membari hari tu? Hilang. Ni. Tak lama macam ni nak pakai membari. Kadang geram je terangkat aku tu lupa habis. Mana dia? Mana dah? Maka berkekalan kuning. Mana dah? Dan yang merah itu lebih daripada 15 hari seperti dilihatnya darah 10 hari, hitam dan 5 ya. Berkekalan atau atau. Ini masalah yang kedua. Buat slash lah atau tu masalah yang kedua lah. Atau terdahulu yang merah atas yang hitam. Darah merah keluar dulu. Tak cukup syarat lah. Tak cukup syarat yang pertama. Tadi tak cukup syarat yang ketiga. Ni tak cukup syarat yang kedua. Yang pertama. Mana? Atau terdahulu, yakni keluar darah terlebih dahulu yang merah, yakni darah yang merah atas yang hitam. Merah keluar dulu baru hitam, yakni darah dhaif keluar dulu baru darah yang qawi. Seperti dilihatnya perempuan, dilihat dengan makna melihat darah 5 hari merah. Dia nampak hari pertama sampai hari ke-5 merah. Kemudian maka 5 hari hitam, hari 6 sampai hari ke-10 hitam.
Kemudian maka berkekalan kuning, yakni keluar warna kuning itu sampai akhir bulan, yakni hari ke-11 sampai hari 30 contohnya, hari ke-11 sampai 20 contohnya. Ikutlah, asalkan lebih daripada 15 hari 15 malam tempoh keluar darah tu. Jadi 5 hari merah, 5 hari hitam, 5 hari kuning. Oh, ni menyalahi syarat ni. Menyalahi syarat ni. Maka lagu mana? Sama juga, iaitu darah hitam sahaja haid. Sebab apa tak cukup syarat? Iaitu syaratnya kena terdahulu darah qawi daripada darah dhaif. Ni dhaif keluar dulu baru qawi. Maka darah hitam sahaja yang tadi haid. Okey, bila nak kena mandi pula? Hari pertama dia keluar darah merah. Okey, wajib berhenti sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh jima, tak boleh haji, tak boleh umrah, tak boleh buat apa ibadat yang bersangkut paut dengan suci. Kedua, 3, 4, 5 merah belakang, mari hitam. Oh, kena mandi ke? Tak, kena berhenti. Tak kena sambung berhenti juga. Tak boleh juga mayang, tak boleh puasa juga, tak boleh jima juga. Sebab apa? Sebab hari tu syarat mungkinul haid. Dia masih lagi dalam tempoh mungkinul haid, kemungkinan haid, iaitu 15 hari 15 malam. 7 hitam, 8 hitam, 9 hitam, 10 hitam, 11 kuning. Kena mandi ke? Tak, atas pandangan asah dia itu haid. 12, 13, 14, 15. Hari ke-16, keluar lagi darah. Hari ke-16 tu dia sudah tahu bahawasanya, dia tengok kalender dia. Oh, merah keluar dulu, hitam, lepas tu kuning. Oh, tak cukup syarat ni. Maka tak boleh nak gabung antara hitam dengan merah. Bahkan hitam sahaja haid. Makna nanti dia kena qada pada hari yang pertama dengan hari kelima keluar darah tu, yang dia tinggal semayang, yang dia tinggal puasa, wajib qada semula. Dan hari yang ke-11 sampai hari ke-15 yang dia tak semayang, tak puasa tu, wajib qada semula. Yang ni 10 hari kena qada. 5 hari tengah-tengah hitam itu yang haid dia, kena qada. Banyak orang tahu tak? Tak tahu. Yang tahunya nak bayang, yang tahunya nak rajin puasa, yang tahunya nak mengaji Quran, yang tahunya macam-macam. Umpan ni dia ibadat dia luar biasa lagi. Selawat 4 juta kali. Selawat 4 juta kali. Tuntutan Rasulullah suruh mengaji, tak buat. Lagu mana? Belah. Haza talbisun iblis. Rotik tak tinggal, rotik hadat. Gunggang. Tak tahu hik ni pa. Bodoh dia panggil. Setan gelak je. Oi, bacalah rotik. Baca. Aku seronok tengok hang baca. Bagus ya. Umur 90 dah baru tahu. Lah, ada hik ni pa aku nya. Mampus aku tu makcik. Tu selama ni qada mayang macam mana tak tahu. Duk mampus aku tu ya. Ni fardu ain. Sebab tu ada orang tanya lu, kalau kita tahu hit kita haid tak apa. Tahu macam mana? Maksudnya kita ni jarang berlaku istihadah ni. Asyik mari hit lah. Maksudnya contoh tempoh asyik 7 hari, 6 hari, 7 hari. Kalau tak ambil bab istihadah, tak reti tak apa. Kita kata, yalah, sekarang ni hang tak lalu. Hang tak lalu lagi sekarang ni istihadah ni. Takut-takut bulan depan tak tahu, 2 bulan depan tak tahu hang ni nak mari istihadah ke tak. Jadi bila tak tahu, berkemungkinan nak berlaku, berkemungkinan. Maka kita kena ada persediaan lah, supaya nanti kita tahu bila nak kena mandi, bila nak kena sembahyang. Nak tunggu 30 hari. Aku ni dah penin lah, mana hik aku? Mula sebab apa dia tak mengaji berawal. Mengaji bab hik Sebab tu mengaji payah ni, kita duk selit. Sebab tu nanti di akhir nanti saya akan kata bahawasanya kalau perempuan tak reti bab hik sangat ni, pergi menikah. Nikah dengan orang reti lah. Percaya orang reti. Ni menikah, cintaku, sayangku, menikah dengan orang jahil. Itu bodoh dia panggil. Tu cari nahah. Nikah dengan orang jahil.
Sebab apa? Orang jahil tu ada duit. Oh, dia boleh lah bagi hantaran 10,000. Dia ni ada kesungguhan nak dapat aku. Kalau kawan tu macam tak ada kesungguhan ni, siapa kawan tu? Orang mengaji. Orang mengaji mana ada duit? Itu pakai panggil. Okay. Jadi buat lebih kurang sudahlah. Tu. Dia mula nak meletak pasal kahwin ni. Tu. Pelik sungguh sama sekarang. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Tu habis tu. Hilang ni. Tu. Mana dia? 5 hitam, kemudian maka berkekalan kuning atau tiada berhubung yang merah itu dengan yang hitam seperti dilihatnya, maka 5 hari kuning. Maka 5 hari. Kemudian maka 5 hari kuning. Mana ni? Darah 10 hari hitam dan 6 hari merah, kemudian maka berkekalan kuning atau terdahulu yang merah atas yang hitam, yang darah hitam, kemudian maka berkekalan kuning atau habis. Tu masalah kedua. Ni masalah ketiga pula. Atau tiada berhubung yang merah, yakni darah yang merah tu tidak berhubung dengan yang hitam. Tu tidak berhubung dengan yang hitam. Ini untuk keluar syarat yang kedua, yakni mesti berhubung darah yang kuat dengan darah yang lemah selepasnya. Bukannya keluar darah kuat, kemudian selepas darah kuat keluar darah yang terlebih dhaif. Bukan. Dia kena keluar selepasnya darah yang dhaif, bukan darah yang terlebih dhaif. Bukan. Lagu mana? Seperti dilihatnya perempuan, yakni melihatnya perempuan itu darah 5 hari kuning. Itu. Betul ni? Atau tiada berhubung yang merah itu dengan yang hitam seperti dilihatnya darah 5 hari kuning. Silap nuskah tu. Bukan kuning. La'alla as-sawab hitam. Okey. La'alla as-sawab hitam. Siapa menuskah betul? Ni kita kitab Darul Fikar. Kita mengaji dengan Tok Guru dengan kitab ni dia betul lah. Hitam lah, bukan kuning. Silap tu. 5 hari hitam bukan kuning. Kemudian maka 5 hari kuning. Tu betul. Ni 5 hari kuning, kemudian maka 5 hari kuning. Mana tu? Kenapa tak cakap 10 hari tu. Keluar darah yang pertama 5 hari hitam. Hari pertama sampai hari kelima hitam. Hitam dulu. Tu nuskah apa tu? Cetakan apa tu? Patani ke apa? Hitam terlebih dahulu. Kemudian maka 5 hari kuning. Hari pertama sampai hari kelima hitam. Hari ke-6 sampai ke-10 kuning. Kemudian maka berkekalan merah, yakni hari yang ke-11 sampai hujung bulan merah belaka. Tak sampai hujung bulan lah, 20 ke, 25 ke, 30 ke, ikut hang lah. Ataupun daripada hari ke-11 sampai 4 tahun merah je. Nak panggil mubalarah tu. Mubalarah 4 tahun merah je. Lantak hang lah. 4 tahun merah je. Tu. Hari pertama sampai hari kelima hitam. Hari ke-6 sampai 10 kuning. Hari 11 sampai 4 tahun. Contoh. Contoh tu merah belaka. Jadi mana? Cukup syarat tak? Tak cukup syarat. Mana? Iaitu darah hitam, lepas hitam terus kuning. Iaitu kuning itu ialah darah yang terlebih dhaif. Maka tidak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, darah hitam saja haid. Maka hari pertama sampai hari kelima saja haid. Hari ke-6 sampai 4 tahun yang keluar tu istihadah belaka. Kenapa 4 istihadah 4 tahun? Kerana la hadda li tuhri. Tidak ada had pada tuhur, pada suci. Tak ada had. Lantak dia lah. Sebab apa istihadah lama tu? Dari isu kesihatan kena pergi klinik lah. Apa masalah dia ni? Keluar darah teruk ni. Tu masalah perubatan. Jangan sama sekali masuk masalah perubatan. Lantak dia apa kena pergi check sebab apa masalah. Dari sudut agama macam mana hukum dia? Gini. Itu je. Jadi darah hitam saja. Okey, itu secara teori. Secara praktikal, hari pertama keluar hitam, maka wajib
secara zonnya dia tinggal sembahyang, dia tinggal puasa walaupun tak cukup 24 jam kerana atas kaedah zahir keluar darah zon haid. Kalau dia itu keluar pada waktu mumkinul haid, apa? Iaitu dia itu cukup 9 tahun ke atas takriban, kemudian dia itu sudah melalui suci 15 hari 15 malam sebelum tu kalau dia pernah mari haid. Okey. Habis lah. Cukup tu, maka zonnya dia boleh kata itu haid. Tu dia melalui haid, dia lalu rupa-rupanya tak cukup 24 jam. Dia tahu itu istihadah. Maka zahirnya hukum suci yang dulu tu, yang dia tak sembahyang tu kena qada lah kalau tak cukup 24 jam. Tiba-tiba datang darah balik, haid balik. Gitu. Sampai cukup tempoh 15 hari 12 malam tu. Yang dulu kita bahas tu. Itu. Okey. Jadi hari pertama sampai hari kelima hitam. Hari keenam kuning. Kena berhenti tak? Tak perlu, atas pandangan asah itu masih haid kuning itu. 7, 8, 9, 10 kuning. 11 merah. 12 merah. 13 merah. 14 merah. 15 merah. Okey, haid tak? Haid lagi. Semua haid lagi. Hari ke-16 mari lagi merah. Allah, tepuk dahi. Mana? Dia pun cek kalender. Aku mari hitam 5 hari. 5 hari kuning. Hari 11 sampai hari ke-16 ni merah. Ni tak cukup syarat tamyiz ni. Bukan tak cukup syarat tamyiz, tak cukup syarat untuk menggabungkan antara merah, antara qawi dengan dhaif tu sebagai haid. Tak cukup. Tamyiz cukup, cuma tak cukup syarat untuk gabungkan saja. Maka hitam saja haid. Maka hari yang ke-6 sampai hari ke-15 yang dia tinggal sembahyang, tinggal puasa, wajib dia qada semula. Tu wajib dia qada semula. Sebab apa? Sebab dia tahu di situ bahawasanya dia itu istihadah. Hari ke-16 sudah wajib mandi, sudah wajib sembahyang, wajib puasa, suami boleh jima', boleh tawaf dan sebagainya kerana dia sudah tahu dia itu istihadah pada hari ke-16. Hari ke-17 keluar darah istihadah, 18 istihadah, 19 istihadah, sampailah 4 tahun tu istihadah belaka atas kaedah ni. Tu. Dah cerita atau belum kalau mari haid masa zuhur tapi tak sempat solat? Tak payah serta lagi lah, nanti ada tu. Itu bab turuul mani' wa izalatul mani'. Tu senang ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, okey, jadi darah hitam saja haid. Habis tu. Dan hari kemudian maka berkekalan kuning atau terdahulu yang merah atas yang hitam seperti dilihatnya darah hitam merah, kemudian maka 5 hitam, kemudian maka berkekalan kuning atau tiada berhubung yang merah itu dengan yang hitam seperti dilihatnya darah. Okey, maka berkekalan merah, maka okey. Ni jawab dia. Maka ni jawab. Jawab dia mana? Jawab bagi baris yang kelima daripada atas, yakni bahawa melihat seorang perempuan akan darah 5 hari, maka 3 masalah tu, maka yang hitam, apa yang hitam? Yakni darah yang qawi itu pada 3 masalah itu, itulah haid. Dan yang merah, apa yang merah? Yakni darah yang merah, darah yang dhaif itu, darah yang merah dan kuning itu, yakni darah yang dhaif dengan adhaf. Darah yang dhaif dan terlebih dhaif itu istihadah. Tu apa? Hukum istihadah. Tu. Okey? Faham? Adakah anda faham? Sila respon. Tu. Sila respon. Dan jika ni tutup dah, itu esok. Dan sekarang saya nak bagi masalah yang bercanggah dengan ni. Ada 4. Faham ataupun tidak? Jika ni esok lah, dan jika ni habis lah. Lepas tu nak bagi hak yang bercanggah dengan kaedah ni, yang macam mana pula? Dia yang tak sebut lah Sabila lah. Sabila tak sebut. Sabila sebut sini je. Okay. Habis. Faham lah kau tu.
Habis tu. Okey. Ni masalah. Okey, yang akan sebut lah tak dalam Sabilah lah. Sabilah boleh tutup. Sabilah boleh tutup. Okey. Masalah yang saya nak sebut ni lebih saja. Iaitu masalah yang mana? Masalah yang berkaitan dengan dua darah kuat. Masalah yang berkaitan dengan darah lemah menengahi antara dua darah kuat yang tidak sama warna. Kalau dulu hak 13 ke 14 tu, darah lemah menengahi antara dua darah kuat yang sama warna. Ini yang tak sama warna. Tubik 4. Okey. Tulis itu. Tulis itu. Tanbihun ke apa, ikutlah. Lepas tu darah lemah menengahi antara dua darah kuat yang berlainan warna. Dulu yang sama warna, ni berlainan warna, lain hukum dia. Itulah. Tu siapa tak mengaji ni Jack. Cuma nak dia hukum aku tak tahu. Itu. Dua darah kuat berlainan warna menengahi darah lemah tu, ataupun darah lemah menengahi antara dua darah kuat yang berlainan warna. Titik noktah 2. Okey, yang pertama, dia ada dua masalah sini. Yang pertama, darah lemah kurang 15 hari. Darah lemah yang duduk tengah-tengah tu kurang 15 hari, 15 malam keluarnya. Okey, hak ni keluar dua masalah. Darah lemah kurang 15 hari, 15 malam. Ini tubik dua masalah. Masalah pertama, darah yang ketiga istimrar. Darah yang ketiga istimrar. Apa istimrar? Kita sebut minggu lepas. Istimrar yakni keluar lebih daripada 15 hari, 15 malam. Darah yang ketiga istimrar. Macam mana? Contoh, 1 sampai 10 hitam. Darah kuat tak? Darah kuat. 11 sampai 20 kuning. Darah lemah ke? Bukan darah lemah, darah terlebih lemah. Adhaf. Nisbah hitam terlebih lemah lah kuning tu. 10 hitam, 10 kuning. Okey. Betul lah, 10 kuning. Okey. 10 kuning tu kan tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Itulah darah lemah kurang 15 hari 15 malam. Okey. Hari yang ke-21 keluar warna merah berterusan sampai 20 hari. Jadi 10 hari hitam, 10 hari kuning, 20 hari merah. 20 hari merah. 20 hari merah ni, darah yang merah darah kuat tak? Darah kuat. Istimrar? Ya, istimrar. Darah yang ketiga istimrar. Jadi 40 hari keluar darah. Mana haid, mana istihadah. Tu. Ada siapa boleh jawab? Tu. Ada siapa boleh jawab? Sebelum kita beri jawapan, jawab lu sikit. Kutlah ada orang betul. Tu. Mana betul tu dia pernah mengaji tu. Cuba jawab. Kita tak mau jawab kita tak mau bagi jawapan. Cuba jawab. 10 hari hitam, 10 hari kuning, 20 hari merah. Mana haid, mana istihadah? Sila jawab. Jangan lama sangat. Ni bukannya exam. Lagu mana? Mana haid, mana istihadah? 10 hari hitam, 10 hari kuning, 20 hari merah. Nak ikut kaedah tadi 3 tu tak boleh. Tu. Mana boleh. Tadi tu masalah lain. Tu kata ni menyalahi syarat tadi, tapi dia dalam bab lain. Tu. Dia masih lagi 3 darah yang berlainan warna, tapi dia masalah lain. Okey, hitam saja haid. Betul, ada lagi. Okey, yang hitam saja haid tu sebab apa? Kena bagi sebab. Tu. Kena bagi sebab. Jangan main hantam tu Sebab apa haid? Tu. Ini bedal saya ada bini. Bang, macam mana ni? 40 hari keluar darah bedal lah hitam. Oi.
Lepas tu sebab apa hitam? Pedai lah. Bukan gitu kan. Oh jarok lah dapat tuk laki tu. Pedai lah hitam pedai. Apa ingat pedai pasal malam ke apa? 10 hari haid, 10 sampai 25 istihadah, 24 sampai 40 haid. Sebab apa? Bagi sebab lah. Macam biasa lah. Mentang-mentang lah soalan tak ada orang ni. Malas nak bagi soalan, bukan jawab pun. Kalau hampa rajin bagi jawapan, boleh lah nak bagi soalan setiap hari. Hampa malas, aku malas. Dia kena tengok anak murid mah. Dia kena tengok orang yang belajar mah. Orang yang belajar malas juga aku. Buat apa lah kerja je. Okay. Lambat hampa ni. Takut pa nak jawab tau. Okey. Jawabnya. Jawapannya khilaf ulama. Khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli dan Syekh Khatib Syarbini. Syekh Khatib Syarbini dia ikut Syekh Ramli semua. Semua jawapan Syekh Khatib semua ikut Syekh Ramli kerana dia itu syaikhi. Syekh Khatib tu syaikhi. Bila kata syaikhi dalam Mughni, rujuknya Syekh Ramli. Kalau Syekhuna, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tu. Okay. Jawapan dia apa? Syekh Ibnu Hajar mengatakan tadi buat contoh apa? Contoh tadi tu macam tak berkenal nah. Tu contoh tu kena betul balik ni. Tadi 10 hari hitam. Okey, tak apalah contoh tadi, tak apalah. Sebenarnya ada satu contoh ni yang khilaf. Ni tak ada khilaf, contoh ni tak ada khilaf. Saya kita bagi hak khilaf. Yang kedua ni contoh khilaf. Ni yang pertama jawapan tadi tu tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Okey, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Mana tadi? 10 hari hitam, 10 hari kuning, 20 hari merah. Okey, tu tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Mana jawapan dia? Jawapan dia ialah hitam sahaja haid. Tu. Jawapannya ialah hitam sahaja haid. Kalau yang kata khilaf tu mana? Yang kata khilaf tu ialah apabila darah yang pertama dengan yang kedua tu bila gabung, apabila darah pertama dengan darah kedua tu bila gabung tak melebihi 15 hari 15 malam, maka khilaf. Okey, kita ambil yang contoh pertama tadi dulu. Tak ada khilaf, iaitu darah hitam sahaja haid. Darah pertama lah kita panggil. Bukan darah hitam, darah pertama, senang. Kita tak mau bergantung pada nama dak. Darah pertama sahaja haid. Darah pertama sahaja haid, darah kedua, darah ketiga itu istihadah. Mafhum? Jadi 10 hari haid lah. 30 hari 10 hari 30 hari istihadah. Itu secara teori. Secara praktikal macam tadi lah. 10 hari hitam, hari pertama hari hitam wajib berhenti mayang, berhenti sampai 10 hitam. Hari ke-11 tiba-tiba tukar warna kuning. Kuning sampai 15. Hari ke-16 kuning lagi. Bila kuning macam mana dia nak buat? Boleh tamis tak? Okey, bila hari ke-16 kuning, dia tahu dia ada hitam, dia ada kuning. Boleh tamis tak? Boleh tamis kerana hitam terlebih kuat daripada kuning. Boleh tamis. Maka hitam saja haid ikut zon dia. Okey, ikut dia. Hari ke-16 kuning, 21 merah. Terjejah tak? Tak terjejah. Dia tahu dah merah itu istihadah. Sebab apa? Atas masalah ni lah. Atas masalah ni. Atas masalah mana? Ini adalah masalah darah lemah menengahi antara dua darah kuat yang berlainan warna. Yang darah ketiga itu istimrar. Darah ketiga itu istimrar. Hal keadaan darah pertama dengan darah kedua itu kalau gabung melebihi 15 hari 15 malam. Panjang tu. Panjang tu. Masalah tu. Okey, kalau contoh yang kedua dia buat mari.
10, kita tak payah 10 lah, 8 hari hitam. Contoh kedua, masih lagi dalam contoh ni, cuma hak ni yang kita nak bawa khilaf ni. Contoh pertama, contoh yang kedua pula, 8 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari kuning, 5 hari kuning, 20 hari merah. Cantik. 8 hari hitam, 5 hari kuning, 20 hari merah. Okey, darah lemah tengah-tengah tak? Darah lemah tengah-tengah. Darah yang ketiga istimrar tak? Ya, istimrar. Darah yang merah itu istimrar keluar lebih 20 hari. Iaitu 15 hari malam ke atas lah. Yang ni selama 20 hari. 8 hari hitam, 5 hari kuning, 20 hari merah. Maka hak ni khilaf. Ni baru khilaf. Ibnu Hajar kata boleh gabung darah pertama dengan darah kedua sebagai haid kerana gabungan darah pertama dengan darah kedua tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kerana apa? Tidak melebihi 15 hari 15 malam. Maka darah yang ketiga sahaja istihadah. Tu okey. Tu Ibnu Hajar. Syekh Ramli dengan Syekh Khatib kata tak, darah hitam, darah pertama sahaja haid. Darah pertama sahaja haid. Darah pertama sahaja haid. Darah kedua dengan darah ketiga istihadah. Sekali lagi saya bilang, jangan terikat pada contoh, terikat kepada kaedah darah kuat dengan darah lemah sahaja atas nama tu. Saya takut kata pula, dah kalau darah hitam keluar ke belakang, darah merah keluar ke depan, sama lah. 8 hari merah kita tukar contoh. 8 hari merah, 5 hari kuning, 20 hari hitam. Sama. Sebab apa? Itu dalam masalah darah lemah menengahi antara dua darah kuat yang berlainan warna. Darah yang ketiga istimrar. Dan darah pertama dengan darah kedua bila gabung tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Kalau lebih, macam tadi tu, itu tak ada khilaf, tu ittifaq. Ni khilaf. Tu. Okey. Habis Jadi Ibnu Hajar dia maka dapat tahu dari sini jawapan Ibnu Hajar fihi tafsil lah. Fihi tafsil. Dia kena tengok darah pertama dengan darah kedua dulu. Kalau boleh cukup 15 hari 15 malam, boleh gabung. Kalau tak boleh, maka darah pertama saja haid. Syekh Ramli dengan Syekh Khatib tak kisah. Hang gabung ke cukup 15 ke, tak cukup 15 ke, darah pertama saja haid. Macam Syekh Ramli senang sikit. Tapi atas perempuan lah nak pilih hak mana. Kalau dia rasa macam tak mau nak qada banyak sangat, dia pilih hak pandangan boleh gabung. Habis. Okey, itu masalah pertama daripada contoh yang pertama yang tubik dua contoh. Okey, yang kedua, masih lagi darah lemah kurang 15 hari tapi darah ketiga tidak istimrar. Tadi darah ketiga istimrar, ni darah ketiga tidak istimrar, tidak berterusan keluar lebih 15 hari 15 malam tak. Mana? Ambil contoh tadilah. 10 hari hitam, 10 hari kuning, 5 hari merah. 5 hari. Tak cukup 15 hari 15 malam. 5 hari ya. 10 hari hitam, 10 hari kuning. 10 hari kuning, tengah-tengah tak? Tengah-tengah. 5 hari merah. Istimrar tak? Tidak. Maka hak ni ittifaq Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, darah pertama sahaja haid, iaitu 10 hari hitam, 10 hari kuning dengan 5 hari merah istihadah. Tu istihadah. Okay. Habis tu istihadah. Tu ittifaq lah, tak ada masalah. Itu masalah tidak istimrar. Darah yang ketiga tidak istimrar. Tadi masalah darah ketiga istimrar. Lain-lain tu. Okey, habis. Itu masalah dua darah. Itu masalah darah lemah kurang 15 hari. Okey, ini yang B pula. Darah lemah lebih 15 hari. Tadi darah lemah kurang 15 hari, tubik dua masalah. Satu, darah yang ketiga istimrar. Darah yang ketiga istimrar. Ni darah yang kemudian darah yang ketiga tidak istimrar. Ini masalah darah lemah lebih 15 hari pula. Yang ni darah lemah yang tengah-tengah tu lebih 15 hari keluar. Tadi tak lebih. Ni lebih pula.
Tubik dua masalah macam tadi. Iaitu yang pertama, darah yang ketiga istimrar. Darah yang ketiga keluar lebih 15 hari. Makna darah lemah keluar lebih 15 hari, darah yang ketiga pun keluar lebih 15 hari. Contoh 10 hari hitam, 20 hari kuning, 20 hari merah. Tu dia 50 hari keluar. 50 hari keluar. Masya-Allah. Tu 50 hari keluar. 10 hari hitam, 20 hari kuning, 20 hari merah. Ataupun 10 hari hitam, 50 hari kuning, 50 hari merah. Tu dia graf tu. Sebab apa? Istimrar. Okey, 10 hari hitam, 20 hari merah, 20 hari kuning, 20 hari merah. Kuning tengah-tengah tak? Tengah-tengah. Istimrar tak? Istimrar. Darah ketiga istimrar tak? Istimrar merah tu. Maka ini juga berlaku ittifaq Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar bahawa darah pertama sahaja haid, iaitu merah itu, iaitu hitam sahaja. Sebab hitam tu 10 hari. Andai kata sebab hitam tu 10 hari. Okey. Hitam tu 10 hari. Kalau hitam tu lebih 15 hari 15 malam pula, darah pertama tu, darah qawi tu, lebih 15 hari 15 malam pula, hak tu tak cukup syarat tamyiz dah. Hak tu ghair mumayyizah. Jadi kita tak mau bicara ghair mumayyizah, nak bincang masalah. Sebab kalau darah qawi tadi tu lebih 15 hari 15 malam, yang pertama tu dia tak jadi dah lah haid. Haid sekurang-kurang, haid sebanyak-banyak haid ya 15 hari 15 malam. Ni darah yang pertama keluar 10 hari je. Masih lagi dalam kaedah. Kaedah boleh tamyiz lagi. Kalau dia lebih keluar, lebih 15 hari 15 malam keluar, darah pertama tu keluar lebih 15 hari 15 malam, hak tu tak cukup tamyiz dah. 15, contohnya 16 hari hitam. 16 hari hitam, 20 hari kuning, 20 hari merah. Tak cukup syarat tamyiz. Iaitu apa? Hitam tu lebih 15 hari 15 malam. Tu. Tak cukup syarat. Itu bab ghair mumayyizah pula. Dia jadi mumayyizatun faqidatus syarti. Kembali kepada ghair mumayyizah, dia punya hukum dia. Tu lain lah. Ni masalah dulu. Darah lemah lebih 15 hari 15 malam. Darah yang ketiga istimrar. Contoh 10 hari hitam, 20 hari merah, 20 hari kuning, 20 hari merah. 20 hari kuning istimrar tak? Lemah tu. Lemah tu? Ya. Lemah di sini dengan makna lebih lemah lah. Tu satu juga. Okey. Lebih 15 hari 15 hari. Darah yang ketiga istimrar juga. Maka darah yang hitam ittifaq, darah yang kuat saja, yang darah yang pertama saja ittifaq Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli bahawasanya dia sahaja haid. Okey. Kemudian masalah yang kedua yang terakhir, macam tadi juga, darah lemah lebih 15 hari. Darah lemah yang menengahi antara dua darah kuat tu lebih 15 hari. Darah yang ketiga tidak istimrar pula. Mana? Macam tadi, ambil 10 hari hitam, 20 hari kuning, 10 hari merah. Tidak istimrar tak? Tidak istimrar. Darah yang ketiga tidak istimrar. Sebab di 10 hari merah. Darah tengah-tengah tu istimrar tak? Silap. Betul lah. Darah yang kelemah tu, darah yang lemah tu istimrar tak? Lebih 15 hari 15 malam tak? Ya, iaitu 20 hari. 10 hari hitam, 20 hari kuning, 10 hari merah. 10 hari merah tidak istimrar. Darah yang ketiga tidak istimrar. 20 hari yang kuning istimrar. Maka macam mana? Sama juga jawapan tadi, ittifaq antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Darah pertama sahaja haid. Darah yang kedua dan darah yang ketiga istihadah. Tu okey. Habis. Adapun secara praktikal macam tadi, hari ke-16 boleh tahu dah mana haid mana istihadah dia. Wajib mandi, wajib sembahyang, dan wajib qada yang mana yang dia tinggal puasa, dia tinggal sembahyang tu sebab dhan dia haid. Dan dia segera wajib qada ke? Tidak segera wajib qada kerana tinggal sembahyang, tinggal puasa dia bil udhri, dengan uzur. Wallahu a'lam. Faham tak? Adakah anda faham atau tidak? Habis cukup lah. Banyak buat apa? Kena slow. Nak pusing sampai mas'alatun mampu aku. Esok faham tak apa?
Faham lah kau ni. Faham tak Paul? Dia gitulah. Ingat kaedah lah. Aduh, tahulah masalah ini. Mana ni? Mana? Sudah. Mana tadi kertas ni? Ya, ada soalan? Kenapa darah las yang ketiga tidak menjadikan dia sebagai haid? Sebab darah lemah tu lebih 15 hari. Lepas tu darah pertama kuat, darah yang ketiga kuat. Kenapa tidak jadi? Darah pertama itu haid, darah ketiga itu haid, tengah-tengah itu suci. Okey, jawapan dia khilaf ulama. Hak mu'tamad seperti mana saya cakap tadi. Qaul yang tidak mu'tamad, ya, dia menjadikan darah pertama haid, darah ketiga haid juga, tengah-tengah itu istihadah. Tapi pandangan mu'tamad dalam masalah, tiga warna yang berbeza dua darah kuat ialah mu'tamad yang saya cakap tadi. Okey. Jadi dobeklah. Yang saya cakap tadi ala qaulil mu'tamad. Ala muqabilil mu'tamad. Okey, darah lemah tengah-tengah tu kalau lebih 15 hari 5 malam, maka darah pertama dengan darah ketiga tu boleh jadi haid. Tapi tu pandangan yang bukan mu'tamad. Dalam masalah apa? Dalam masalah dua darah kuat yang berlainan warna, selit celah-celah antara darah lemah tu. Ini masalah darah lemah istimrar lah. Tu masalah darah lemah istimrar. Kurang jelas lah mana ni? Lahap mana ni? Darah ketiga tidak istimrar ke macam mana? Okey, yang lah ni yang darah lemah lebih 15 hari kot. Okey, lagi sekali. Darah lemah lebih 15 hari. Masalah darah lemah lebih 15 hari.
Okey, kita mengaji dulu. Kalau tengah-tengah lemah lebih 15 hari, boleh jadi suci antara dua haid lah. Iaitu darah pertama kuat haid, darah kuat yang ketiga, yang darah yang ketiga kuat ni haid. Kenapa di sini bukan haid? Okey, atas pandangan mu'tamad, di sini darah pertama saja haid, ittifaq Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Atas muqabilul mu'tamad, okey, juga tetap darah pertama haid, darah ketiga haid yang baru. Sebab tu kita kata bab darah ni jangan dia campur-campur, kaedah dia lain. Jadi tak apalah nak pakai hak darah pertama haid, darah ketiga haid yang baru pun tak apa, tapi itu muqabilul mu'tamad. Hak mu'tamad macam saya sebut tadi. Okey, sekali. Darah lemah lebih 15 hari. Contoh yang pertama, darah ketiga istimrar. Mana? 10 hari hitam, 20 hari kuning, 20 hari merah. Maka mana haid? Mana haid? Ittifaq Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, darah pertama saja haid, iaitu hitam. Ittifaq. Mana darah yang kedua dengan darah yang ketiga? Istihadah. Okey. Masalah yang kedua, darah lemah lebih 15 hari juga. Dan darah yang ketiga tidak istimrar. Mana? 10 hari hitam, 20 hari kuning, 10 hari merah. Merah 10 hari, istimrar tak? Tidak istimrar, darah ketiga. Darah kuning 20 hari, lebih tak? Lebih, istimrar, lebih 15 hari 15 malam. Maka mana haid, mana istihadah? Atas pandangan mu'tamad, ittifaq Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, darah pertama saja haid, darah yang kedua dengan darah tiga istihadah. Atas muqabilul mu'tamad, darah pertama haid, darah yang ketiga haid yang baru. Jelas ataupun tidak? Tu. Okey, jelas ataupun tidak? Okey, dah lagi. Hello. Jadi dia panggil jangan semabul lah. Tapi tak apa, nak hak ni nak pakai hak dhaif tak apa. Asal faham ya. Takut pakai hak dhaif, lepas tu tanya pula, bukan hak ni hak pula di semabul tu. Jadi saya tak mau, saya tidak telaah mendalam dalam bab ni sebab khilaf dia terlalu dahsyat. Sekira-kira kalau saya sebut khilaf tu, takut tak jumpa, takut sesat. Takut mengaji bukan kau faham, kau sesat. Tu. Jadi saya tak ambil lah pandangan hak yang gila-gila tu. Hak tu pitlaah sendiri. Hak tu orang ahli dia tak apa. Saya tengok dah. Tengok tu, Masya Allah, dahsyat sangat lah. Tak boleh lah. Kalau macam tu saya bawa keluar semua lagi, satu baris sehari. Jadi saya pakai mu'tamad yang senang. Untuk beramal saya senang. Mu'tamad dengan muqabil mu'tamad yang orang panggil yang orang panggil yang munasabah tak apalah. Kalau yang tak apa nak munasabah, terlalu jauh sangat khilaf tu, terlalu baik. Tu saya tak sebut lah. Tu apa cara sendiri sebab tu jarang kita ambil kesimpulan terus. Ibn Hajar kata gini, Syekh Ramli kata gini, Syekh Khatib kata gini. Tak main dah macam dulu, kitab sekian-sekian kata gini, kitab sekian-sekian kata gini. Kalau saya buat itu, alamatnya selamat. Saya seorang tenggelam lagi. Tu. Saya seorang yang selamat lagi, apa semua tenggelam lagi. Tu. Jadi atas pandangan mu'tamad. Jadi saya sebut tu atas pandangan mu'tamad lah. Okey, macam dululah masalah ada masalah lagi. Masalah apa tu? Darah ketiga, dua darah kuat yang sama warna, darah ketiga istimrar. Darah yang ketiga, darah kuat yang ketiga tu istimrar. Adakah semua tu ghair mumaizah ataupun darah ketiga sahaja ghair mumaizah? Darah pertama, contoh 10 hari hitam, 10 hari hitam, 10 hari merah, 20 hari hitam. Salah dululah contoh tu. Kan kita kata, darah 10 hari hitam, okey, kuat, 10 hari merah, lemah, 10 hari hitam semula, kuat, 20 hari hitam semula, kuat. Okey, darah lemah menengahi antara dua darah kuat yang sama warna. Darah ketiga istimrar. Itu khilaf tu, masalah tu. Dalam kitab Maulana kata semua tu ghair mumaizah. Tapi saya cek balik dalam kitab Izalatul Ittiba, saya tunjuk kat Maulana,
Yang kata izalatul iltibas kata darah hitam pertama haid, darah hitam yang ketiga ghairu maizah. Darah merah tengah-tengah itu suci. Maulana berkata, ada juga pandangan ni. Okey. Dan pandangan itulah, pandangan dalam izalatul iltibas yang saya tunjuk itulah pandangan kuat, iaitu darah hitam yang pertama itu haid, darah hitam yang ketiga tu ghairu maizah. Saya sebut dulu. Dalam kitab Maulana Tuhfatul Aizah ni, kalau beli ni dia kata semua mumaizah. Dia kata ada juga pandangan yang kata semua ghairu maizah. Ada dalam kitab baru dia kata dia nak ubah, tak tahu lah, tak ingat lah. Rasanya nak ubah pandangan tu. Sebab ngaji dengan Syekh Usamah pun kata gitu. Lepas tu dia rujuk izalatul iltibas. Izalatul iltibas yang asal bahasa Arab tu. Masalah tu. Jadi banyak tu saya sebut bab istihadah ni dia khilaf dah. Yang tak adaknya tu bab haid tu. Haid tu yang banyak orang silap mengajar. Tu yang saya sakit hati tu. Yang silap mengajar banyak kan bab haid tu. 24 jam tak erti kira. Ada dia kata keluar waktu duha, waktu maghrib tu kalau keluar lagi berterusan dah 2 hari. Pala otak kan ambil mana? Itu yang geram tu. Ambil mana? Dia sebut lailan wa naharan. Kemah lailan wa naharan. Kita tu lailan wa naharan. Tapi dia kata apa? Waktu duha itu nahar, waktu bila masuk waktu maghrib lailan, itu 2 hari lah. Pala otak dia. Maknanya apa? Kalau contoh dia berhenti waktu isyak, dia haid lah. Padahal tak cukup 24 jam ni. Habis tak semayang ke mana tu? Tu masalah 24 jam tak reti. Perempuan boleh ijtihad sendiri. Habislah kau. Saya tak tengok lagi bab istihadah dia cerita lagu mana, saya tak tahu istihadah bab pelik-pelik guni ke. Tak tahulah. Dia cerita lagu mana, dia nak congkok mana tak tahu. Dia nak buh orang tak tahu. Kan itu orang dah berserban dah. Orang berserban ni bukan dia itu semua baik belaka. Orang berserban 20 lilit tiba-tiba Wahabi. Baca kitab ulama bohong. Kata Imam Baihaqi bahwasanya ini sifat tangan ni tangan Allah, isbat tangan Allah. Geram tengok. Tu dah berserban tu. Sama lah orang bertudung labuh, berniqab, berburqa, tiba-tiba mengajar kita bab haid contohnya ataupun bab apalah, silap yang sangat jelas. Yang tidak ada khilaf padanya. Tu yang teruk tu. Tu bab istihadah ni kalau saya tersilap pun saya tak rasa macam teruk dah ni tak. Sebab dia ada ihtimal banyak. Ada khilaf. Yang saya sebut ni yang mu'tamad lah. Dan kadang-kadang kalau sebut khilaf tu adalah kalau khilaf teruk-teruk tu tak sebut lah tu. Khilaf teruk-teruk sangat tu jeng takut pening. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada esok malam insya-Allah. Esok malam sudah masuk dalam bab mubtadaah yang mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Mubtadaah iaitu orang yang pertama kali datang haid. Pertama kali lah. Esok pula insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.